Okey, kita start dengan pengajaran kita hari ini. Okey, semua dah ready belum nak belajar, nak teruskan pengajaran hari ini? Kelas? Dah ready. Dah ready? Okey. First, cikgu akan tunjukkan kamu video dan berdasarkan video, cikgu nak kamu tengok apa topik pengajaran kita hari ini dan kepentingan topik pengajaran kita hari ini. Cikgu buka video dulu. Win. Show me where to go. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini nak cakap pasal basic life sebelum tu support. nak tanya, sebelum tu nak tanya, antara berapa ramai yang kat sini yang pernah tiba-tiba jumpa orang pengsan ataupun kena heart attack ke ataupun orang lemas ke, and then berapa ramai je antara kita yang actually tahu nak buat apa. So kat sinilah datangnya kepentingan basic life support. Basic life support ni berada di bawah first aid, di mana ini bertujuan untuk menyelamatkan nyawa orang dengan memastikan dia punya jantung berfungsi dengan normal, memastikan seseorang itu punya saluran pernafasan tidak terhalang oleh apa-apa dan juga memastikan dia boleh bernafas. Okey, jadi rasanya basic life support ni untuk healthcare workers je ke? Sebenarnya tak. Basic life support ni ideally adalah semua orang awam perlu tahu teknik-teknik basic life support. Sebab kita semua akan encounter dengan situasi-situasi yang tak dijangka. Antara basic life support yang kita semua patut tahu adalah CPR, bantuan pernafasan, cara penggunaan AED ataupun defibrillator, cara untuk melegakan orang yang tercekik, you can say Heimlich maneuver ke ataupun back slap ke, ataupun cara untuk handle orang yang lemas. Kalau kita nampak ada sesuatu kecemasan and kita ada ilmu tentang BLS, kita lah orang yang bertanggungjawab untuk memulakan rescue procedure untuk menyelamatkan orang tu. So first of all, kita kena minta semua bertenang and semua clear of the area, memastikan mangsa tu tidak berada dalam keadaan yang bahaya dan tidak ada apa-apa benda yang bahaya, dan kita perlu tentukan apa jenis kecemasan dia, sama ada kecemasan dia memang kecemasan dari jantung ataupun jantung dia still berdegup tapi kecemasan dia dari pernafasan, maksudnya tak boleh bernafas sahaja, ataupun mangsa mungkin tercekik, kita boleh dengar dia batuk kuat-kuat so kita tahu yang dia sebenarnya tengah tercekik, ataupun mangsa tiba-tiba rebah, macam itulah. Kemudian kita perlu initiate untuk call 999. Info yang wajib kita bagi dekat operator tu adalah nama kita and nombor telefon kita in case kalau call terputus dan dia perlu menghubungi semula orang yang bertanggungjawab untuk rescue tu. And then kita perlu memberitahu apa jenis kecemasan. Maksudnya kecemasan dia orang tu rebah ataupun orang tu sakit jantung, orang tu tak ada nafas, orang tu tercekik dan sebagainya. Dan kita perlu memberitahu lokasi secara spesifik dekat mana benda tu terjadi. Ini adalah untuk memudahkan paramedik ataupun rescue team untuk datang menyelamatkan mangsa. Dan jangan sesekali letak telefon sebab operator perlu menghubungi kita sehinggalah datangnya rescuer ataupun paramedik untuk membantu mangsa kecemasan tadi. Kalau kita memang ada ilmu tentang BLS, bolehlah kita nak initiate untuk buat CPR ataupun breathing rescue untuk mangsa tersebut. Tapi kalau kita memang tak ada ilmu ataupun tak ada basic langsung, kita hanya perlu mendengar arahan daripada operator yang ada dalam talian tu. Operator tu akan tanya kita macam apa yang kita boleh buat, apa knowledge yang kita boleh ada yang semaksimum mungkin untuk membantu mangsa yang kecemasan tu tadi. Jadi kita hanya perlu mendengar arahan dia, and let's say kecemasan tu berlaku dekat tempat-tempat macam mall ke apa, biasanya memang akan ada mesin AED. So operator akan suruh anda cari security guard ataupun orang-orang yang bertugas dalam tempat tersebut untuk mengambil mesin AED tu. Let's say kalau dia ada cardiac arrest, and then ikut je lah arahan operator dan juga ikut arahan mesin tu untuk buat apa kepada mangsa tersebut. Okey, jadi apa benefit dia kalau kita sebagai orang awam tahu basic life support ni? Kalau kita nampak jalan-jalan tiba-tiba nampak orang pengsan ke, orang tak sedarkan diri, orang kena heart attack ke, kita dah tahu nak buat apa yang menjadikan kita lebih yakin untuk membantu orang tersebut, and mungkin dapat menyelamatkan nyawa dia juga sebab every second counts. Maksudnya lagi lambat kita selamatkan dia, lagi poor lah outcome dia tu. Maksudnya lagi susah untuk dia survive lepas tu.
Okay, video tadi pasal apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Kalau tak nak buka voice, tulis pun tak apa dekat chatbox. Pertolongan cemas. Pertolongan cemas. Okey, pernah tak siapa dalam kelas ni hadapi situasi pertolongan cemas? Macam orang sebelah pengsan ke, tercekik. Pernah tak? Ada tak? Dalam? Tak pernah. Okey, sekejap ya. Cikgu buka slide dia. Pertolongan cemas. Okey, hari ni kita nak masuk topik pertolongan cemas. Cemas. Present. Okey. Okey, melalui gambar pertama ni, apakah yang berlaku dan apa yang cuba dilakukan? Tengok. Berdasarkan pengetahuan anda semua, berdasarkan gambar ni, apakah yang berlaku? Jantung. Serangan jantung, sakit jantung. Apa yang cuba dilakukan? Tekanan dada. CPR. CPR, betul. Okay, thank you Lam. Okay, CPR. CPR merupakan antara kaedah pertolongan cemas selain Heimlich maneuver. Heimlich maneuver ni adalah satu kaedah apabila seseorang tu tercekik sesuatu. Jadi kita akan gunakan Heimlich maneuver. Heimlich maneuver ni di mana kita akan ke belakang pesakit tu dan akan tekan dia punya bawah dada dia untuk keluarkan benda yang tersangkut atau tersekat di saluran udara mereka. Okay, tapi yang dibuat ni CPR, cardio apa? Cardiopulmonary resuscitation. Betul, cardiopulmonary resuscitation. Okey, kita tengok pengenalan pertolongan cemas. Okey, pertolongan cemas merupakan tindakan awal yang perlu diambil oleh seseorang untuk menyelamatkan nyawa mangsa dalam situasi mengejut serta memerlukan tindakan serta-merta dan pantas. Rawatan awal ini diberikan kepada mangsa sebelum tibanya pasukan perubatan. Okey, sebelum tiba pasukan perubatan, sesiapa yang ada di situ di situasi mangsa berlaku tu merupakan first aider. Dia yang patut beri pertolongan cemas. Tetapi pertolongan cemas ni perlu ada sijil dia. Sijil first aider level 1, first aider level 2 dan akhir sekali first aider level 3. Okey, kita tengok pengertian cardiopulmonary resuscitation atau CPR. Okey. Prosedur bagi menyelamatkan seseorang mangsa yang tidak sedarkan diri akibat sesuatu kemalangan yang berlaku. Prosedur CPR dijalankan apabila langkah-langkah pemeriksaan terhadap mangsa telah dilakukan dengan menggunakan protokol Dr. ABC yang telah dipelajari sebelum ini. Okey, siapa pernah dengar perkataan Dr. ABC? Kan minggu lepas kita ada perjumpaan Koko pasal first aid. Ada sesiapa masuk tak dalam kelas Pak Iko? Kelas. Tahu tak apa pengertian Dr. ABC ni? Protokol Dr. ABC. Okey, cikgu bagi tahu. Okey. Dr. ABC, D adalah untuk danger, bahaya. R untuk responsiveness, tindak balas. A untuk airways. B untuk breathing, pernafasan. C untuk circulation. Okay, kita tengok satu-satu kejap lagi. Okey, kita tengok dulu pengertian.
Cardiopulmonary resuscitation CPR terdiri daripada perkataan cardio iaitu jantung, pulmonary paru-paru dan resuscitation pemulihan. CPR merupakan satu tindakan awal yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa mangsa yang terhenti pernafasan supaya dapat mengembalikan aliran darah dan pernafasan secara spontan. Dengan kata lain, CPR bermaksud bantuan hembusan pernafasan mulut ke mulut. Melalui cara ini, darah yang mengandungi oksigen akan terus mengalir ke otak dan organ lain sehingga rawatan perubatan daripada pakar tiba. Okey, cikgu nak tanya kamu. Apa terjadi bila kita kena serangan jantung? Jantung akan berhenti berfungsi, dia akan berhenti mengepam, betul? Bila jantung kita berhenti mengepam, apa yang berlaku dekat badan kita? Siapa nak cuba type pun boleh. Apa yang berlaku dekat badan kita apabila jantung kita terhenti? Kelas. Sekejap cikgu bagi link. Okey, apabila jantung kita berhenti, darah beroksigen tak dapat dialih ke otak dan terus mengalir. Okey. Okey, thank you Lam. Okey, betul. Bila jantung kita berhenti, oksigen tak dapat diagihkan kepada organ-organ sebab darah tidak dipam oleh jantung. Seperti yang kita tahu, darah akan bawa oksigen ke ke bahagian organ untuk kita sentiasa dalam keadaan yang sihat dan tidak kena serangan. Sekejap cikgu. Okey, kita masuk kepada prinsip dan prosedur CPR. Okey, Dr. ABC tadi kan, kita tengok pengertian dia. Yang pertama, danger. Pastikan persekitaran mangsa dalam keadaan selamat daripada sebarang ancaman bahaya seperti objek tajam, punca elektrik dan kawasan yang tidak stabil. Okey, cikgu nak tambah. Persekitaran mangsa selamat dan keadaan kita untuk melakukan pertolongan cemas pun selamat. Sebagai contoh, macam jika seseorang tu terkena rejatan elektrik, apa yang kita perlu tengok sebelum kita melakukan situasi pertolongan cemas? Kita kena tengok punca elektrik, ada tak air berdekatan. Seperti yang kita tahu, air itu merupakan konduktor yang baik bagi elektrik. Okey, yang kedua, responsiveness, tindak balas. Apabila didapati keadaan sekitar kita selamat, kita dekati mangsa dan periksa tindak balasnya. Tepuk bahu mangsa dengan kuat supaya dapat menyedarkan mangsa. Jika mangsa bertindak balas, tanyakan, kamu okey? Jika sebaliknya, penyelamat perlu meminta pertolongan dengan menghubungi talian kecemasan 999. Hubungi talian kecemasan 999 dengan segera untuk mendapatkan bantuan. Tengok, tepuk bahu mangsa macam dalam gambar ni. Kalau mangsa respon, tanya, kamu okey? Kalau dia tidak respon atau dia cakap tidak okey, hubungi 999 terus. Okey, yang ketiga, airways, laluan pernafasan. Baringkan mangsa yang cedera di atas permukaan rata dan keras. Jika mangsa dalam keadaan tertiarap, pusingkan badan mangsa. Melutut di sisi kepala mangsa, keluarkan sebarang benda asing yang menghalang saluran pernafasan. Buka saluran pernafasan dengan mengangkat dagu dan dongakkan kepala mangsa. Okey, tengok dalam gambar. Dia duduk secara melutut di sisi kepala mangsa
Dia dongakkan, angkat dagu dan dongakkan kepala mangsa untuk melihat ada tak objek yang tersangkut dekat laluan pernafasan mangsa. Okey, ini penting Dalam perlawanan bola sepak peringkat antarabangsa, selalu berlaku pelanggaran yang kuat. Jadi, apabila berlaku pelanggaran yang kuat, pemain-pemain ni boleh tercekik lidah dia sendiri. Itu kita panggil choking. Di mana lidah tu termasuk ke belakang dan menghalang mangsa tu untuk bernafas. Sebab lidah dia dah tersangkut dalam laluan pernafasan. Jadi, apabila pemain tu dah jatuh, dia akan melakukan sign language untuk choking. Okay, siapa tahu sign language untuk choking? World language. Bahasa gerakan tangan dunia untuk tercekik. Siapa tahu? Boleh demo tak cikgu? Tunjuk macam mana? Okay kelas, cikgu nak tunjuk kat kamu. Kalau kamu tercekik dekat luar negara ke apa, kamu tak boleh bagi tahu orang ni kamu tercekik. Kamu just letak dua tangan dekat leher, tepuk macam ni. Ini maksudnya kita tengah tercekik. Itu bahasa dunia untuk tercekik. Okay, nampak tak macam mana cikgu buat? Nampak. Okay. Pak. Okay. Okay, yang keempat, breathing, bernafas. Kita kena lihat pergerakan dada mangsa. Dengar bunyi pernafasan dan rasa hembusan nafas menggunakan pipi. Jika tiada pernafasan, maka prosedur CPR perlu dilakukan. Okey, ini cara kita nak tengok sama ada mangsa ni masih bernafas ke tidak. Kita tengok pergerakan dada. Kalau dada dia tidak menaik, maksudnya tiada pernafasan berlaku. Tapi kita kena tengok juga, mana tahu dia bernafas tapi tak terlalu ketara dia punya pernafasan tu. Jadi kita dekatkan pipi kita dekat hidung mangsa atau mulut mangsa, kita rasakan haba, bahang dia. Kita kan karbon dioksida keluar kan dia panas, jadi kita akan rasa haba daripada pernafasan mangsa. Okey, CPR, cardiopulmonary resuscitation. Jika tiada pernafasan, picit hidung mangsa untuk menutup lubang hidung dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk semasa hembusan diberikan. Nampak macam ni. Picit hidung mangsa. Lakukan hembusan udara dari mulut ke mulut sambil perhatikan pergerakan dada mangsa. Hembus 1 saat bagi setiap hembusan. Periksa keadaan nadi mangsa dalam masa 10 saat. Okey. Nampak dalam gambar ni? Nampak? Cikgu ni dia tengah bagi pernafasan mulut ke mulut kat patung demo ni. Dia picit hidung patung ni dengan ibu jari dan jari telunjuk dan lakukan proses hembusan. Okey, kita masuk ECC, External Cardiac Compression. Okey, yang pertama, periksa kadar nadi mangsa. Jika tiada, cari posisi pertemuan di antara tulang rangka dengan cuaran saipoid, bahagian bawah tulang dada. Dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah, letakkan tumit tapak tangan bersebelahan jari telunjuk. Letakkan tapak tangan kiri di atas tapak tangan kanan dan kemaskan jari jemari antara tapak tangan. Luruskan kedua-dua lengan hingga ke paras bahu dengan mencondongkan badan ke hadapan. Lakukan sebanyak 30 kali tekanan dengan kedalaman 5 cm dan tidak melebihi 6 cm pada kadar kelajuan 100 hingga 120 tekanan seminit. Ulang langkah 5 dan 6 sehingga mangsa sedar. Okey. Okey, tengok gambar ni dia nak lakukan compression. Okey. Tangan kita mestilah lurus. Sebab jika tangan kita sengit sedikit, tekanan tu tak akan sama. Tekanan tangan kiri dan tangan kanan kita tidak akan sama kepada mangsa. Jadi tangan kita kena lurus. Lurus, tekan. Dan satu lagi, kita punya tangan kena lurus sebab untuk mengelakkan kita ni, orang yang bagi pertolongan cemas ni untuk penat. Sebab kalau kita bengkok kan, kita akan gunakan lagi banyak tenaga daripada tangan kita lurus.
Okay, situasi kecemasan yang memerlukan CPR. Kita tengok situasi kecemasan yang memerlukan CPR. Serangan jantung pasukan bola sepak SMK Dato' Undang Ma'ruf sedang menjalani latihan bola sepak untuk persiapan bagi menyertai pertandingan peringkat daerah. Sedang asyik menjalani latihan, Hisham sahabat baik Zakwan mengadu sakit dada dan tiba-tiba rebah, lalu tidak sedarkan diri. Zakwan segera memaklumkan kepada guru, panggilan kecemasan segera dibuat. Okay, kita tengok gambar pertama ni. Tengok, Hisham main bola. Hisham ke nama dia? Hisham tengah main bola dengan Zakwan. Tiba-tiba dia kena serangan jantung. Dan terus rebah ke tanah lah. Lepas tu, apa yang Zakwan buat? Dia call 999, bantuan kecemasan tiba. Dia check dulu, responsif, dia check. Dia guna prinsip Dr. ABC tadilah. Lalu dia buat hembusan mulut ke mulut, dia lakukan compression, lepas mangsa sedar, dia bawa ke hospital untuk perawatan lanjut. Okey, kita masuk kepada kedudukan pemulihan. Sebelum kita masuk ke kedudukan pemulihan, cikgu nak tanya kamu. Okey, siapa boleh senaraikan prinsip Dr. ABC dengan kelas, dengan semua kelas sekarang? Yang cikgu dah terangkan tadi. Dr. ABC. Apa itu Dr. ABC? B. Danger. R. Yes. Responsive. Yes. Airway. B. Yeah. Breathing, bernafas. C. CPR, cardiopulmonary resuscitation. ECC. Okey, betul. Tapi prinsip Dr. ABC dia ada 5 je. Tadi tu dia lebih kepada, dia cerita pasal compression sekali. Untuk Dr. ABC, kita ada danger, responsiveness, airway, breathing, dan last kali tu bukan CPR tapi circulation. Kita tengok kitaran darah dia. Ada tak darah yang terkeluar? Ada tak darah yang memancut keluar? Betul, circulation. Okay, kita teruskan. Thank you, Lam. Okay, kita tengok langkah kedudukan pemulihan yang pertama. Kita kena baringkan mangsa dalam keadaan selesa. Pastikan mangsa di tempat selamat dan teduh. Kalau mangsa dekat kawasan yang panas, tak ada tempat teduh. Kalau mangsa kemalangan kereta, seeloknya kita tak boleh alihkan sebab kita tak tahu apa kecederaan dalaman dia. Jadi kita akan bawa payung kepada dia. Kita lindungkan dia daripada sinaran matahari. Sebab mangsa dah cedera dah ni. Bila dia terkena panas, dia lagi terdedah kepada strok haba dan sebagainya. Okay, kita tengok langkah kedudukan pemulihan yang kedua. Gerakkan mangsa dalam keadaan mengiring, kaki disilangkan untuk memudahkan mangsa digerakkan dan kedudukan yang teduh. Langkah kedudukan pemulihan yang ketiga. Siku dibengkokkan di bawah bahagian kepala untuk menahan mangsa daripada tergolek. Kepala didongakkan sedikit agar tidak menyekat saluran pernafasan. Okey, langkah kedudukan pemulihan keempat. Kaki dibengkokkan untuk menstabilkan kedudukan mangsa. Okey. Bantuan awal seperti CPR sangat penting untuk menyelamatkan nyawa mangsa, terutama ketika di tempat kejadian. CPR merupakan suatu prosedur yang penting untuk dipelajari sama ada secara teori atau praktikal. CPR ialah bantuan sokongan sementara untuk jantung dan paru-paru. Prosedur ini boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja asalkan mereka berkelayakan untuk memberi bantuan kecemasan. Okey. Kita dah selesai topik pertolongan cemas pada hari ini. Dan kita akan masuk ke quizzes, sesi quizzes. Sekejap cikgu buka dulu quizzesnya. Pertolongan cemas.
Okey kelas, cikgu dah paste link dekat chat box. Kamu tekan chat box tu dan masukkan kod je 851383. Boleh masuk sekarang. Cepat, Yan, Danish. Masuk quizzes. Radish dah masuk, Syazana dah masuk, Danish dah masuk, Farihan, Lam dah masuk, Amalia, Adrina, Kevin masuk, Yan. Okay. Yan boleh masuk tak? Kalau tak boleh masuk, kalau line internet problem, bagi tahu cikgu. Cuba kita start dulu. Okay, jawab betul-betul yang kelas.
Okay, kita tunggu Danish dulu siap. Okey, selesai kuis pertolongan cemas. Kita tengok siapa dapat nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okay, nombor 1 Syazana, nombor 2 Lam, nombor 3 Farihan. Okay. Tahniah semua. Okey. Okay, selesai kelas kita pada hari ini. Sebelum kita habiskan kelas, cikgu nak tanya kamu. Siapa boleh bagi tahu cikgu maksud pertolongan cemas? Maksud pertolongan cemas. Tindakan awal yang perlu diambil oleh seseorang untuk menyelamatkan nyawa mangsa dalam situasi mengejut. Okey, betul. Tepat sekali. Thank you Syazana sebab menjawab soalan. Okey, soalan yang kedua cikgu nak tanya. Selain Syazana, bagi maksud CPR, apa itu CPR? Prosedur yang menyelamatkan seseorang mangsa yang tidak sadarkan diri. Okey, betul Lam. Thank you Lam. Okey, last question. Lam dah jawab, Syazana dah jawab. Ni orang lain pula kena jawab. Okey. Bagi cikgu pengertian protokol Dr. ABC. Dr. ABC, senaraikan Dr. ABC tu. Tak nak buka voice, chatbot pun boleh tulis dekat chat. Dr. ABC. Apa itu Dr. ABC? D untuk apa? R untuk apa? A untuk apa? B untuk apa? C untuk apa? Radish nak cuba Dr. ABC? Boleh. Okey. D untuk? Danger. Okey. R? Responsiveness. A? Airways. B? Breathing. C? CPR. C? Circulation. Satu tu. Bukan CPR, circulation. Okey Pradesh? Okay. Okey, good Pradesh. Okey. Kelas, terima kasih sebab masuk kelas. Okey, macam biasa sebelum awak semua tinggalkan kelas, tulis dulu nama attendant dekat chat box. Untuk cikgu tulis kehadiran hari ni. Okey, terima kasih semua masuk kelas. Terima kasih. Sama-sama Lam. Sama-sama Farihan.